you're in love. I just wanna feel you're in love. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak buat tutorial untuk chapter capital budgeting. Okay, soalan yang dipilih adalah bahagian B, question 2A, June 2019. So boleh cari soalan. Okay, so ini adalah bentuk soalannya. So Noha Dina Berhad is planning to venture into a new project. The cost of capital is 10%. The expected cash flow for each project is given as follows. So dia ada dua project, which is project A dengan project B. Okay, and then cost of capital dia 10%. Okay, so untuk project A, dia punya initial outlay adalah sebanyak 50,000. And then every year, selama 5 tahun, kita akan dapat 15,000. Manakala untuk project B, dia punya initial outlay adalah sebanyak 80,000. And then untuk first year and second year, kita tak dapat apa-apa cash flow. Cuma third year kita dapat 70,000, fourth year tak dapat apa, and then fifth year kita dapat 70,000. Okay, itu dia punya cash flow. Okay, and then kita ada 4 soalan. Yang pertama, kita kena kira payback period untuk dua-dua projek. Soalan yang kedua, kita kena kira NPV for both project. And then soalan ketiga, kena kira IRR untuk projek A sahaja, projek B tak perlu. And then soalan yang keempat adalah buat decision lah, projek mana yang perlu dipilih. Right. Okay, so cuma soalan yang keempat tu dia cakap based on NPV. Based on NPV. Okay, soalan pertama dulu, payback period. Okay, so initial outlay untuk projek A adalah sebanyak 50,000 and then annuity dia adalah sebanyak 15,000 setiap tahun. So untuk project A, calculation dia very easy since it is cash flow in term of annuity. So we have to divide only, which is initial outlay divided by annuity 50,000. So we get 3.33 years. Okay, as simple as that. However, for project B, we cannot calculate just like that because project B is not cash annuity, which is the payment is not uneven every year. Okay, so untuk project B, kalau kita patah balik, initial outlay dia 80,000, manakala dapat 70,000 tahun yang ketiga, and then another 70,000 untuk tahun yang kelima. Okay, so kita punya payback period, kalau kita tengok tahun ketiga kita dapat 70,000, still lagi tak cukup 80,000. So maknanya bukan less than 3 years lah, maknanya more than 3 years dia punya payback period. Manakala tahun keempat kosong, tak dapat apa-apa. Tahun kelima baru dapat another 70,000. So kalau 70,000 plus another 70,000, so it become 140, which is dah melebihi kita punya payback period. So automatically kita dah tahu kita punya payback period adalah tahun keempat ke atas. Right? So that's why kita start dengan 4 tambah. Okay, kita punya initial outlay 80,000, and then kita punya income sebelum ni, cash flow sebelum ni adalah sebanyak 70,000. Alright, so 80,000 tolak 70, maknanya kita tak cukup 10,000 lagi. Okay, and then ambil cash flow tahun yang kelima, bahagi dengan 70,000. 10,000 bahagi 70,000. So bahagi 70,000 tu adalah cash flow untuk tahun yang kelima, right? Okay, so 4 tambah 10,000, which is 80 tolak 70,000 tu, dapat 10,000, bahagi dengan 70,000, so kita dapat 4.14 tahun. Alright, so ini adalah dia punya payback period untuk B. So untuk B ni, uneven cash flow ni kena hati-hati sikit lah dia punya calculation. Okay, next is NPV. Okay, NPV untuk A is quite easy because it is annuity, so we use PVIFA. Okay, so payment 15,000 every year times dengan PVIFA, cost of capital 10%, dia bagi dalam soalan, and then N 5 tahun, sebabnya kita punya cash flow 5 tahun tadi kan. Okay, and then jangan lupa tolak dengan initial outlay. So 15,000, tengok dalam table PVIFA 3.7908, and then minus 50,000. So jawapannya adalah RM 6,862. So jawapan dia positif, which is project A ni dia menguntungkan lah. Cuma untung dia sebanyak 6,862 sahaja. Manakala untuk project B, this one tak boleh pakai PVIFA since dia punya cash flow tu bukan annuity. So 70,000 PVIF 10% 3 years. So 70,000 cash flow untuk tahun ketiga tu kena times dengan PVIF.
10% 3 years, and then another 70,000 cash flow untuk tahun yang kelima tu kena kali dengan PVIF 10% 5 year. So kalau cash flow tu every year ada, so panjang lah jadi kan, kena kira banyak dia punya PVIF. Tapi disebabkan dalam soalan ni dia bagi dua je ada cash flow, tahun ketiga dan tahun kelima, so dua je lah kena tambah. And then tolak dengan initial outlay. So kadang-kadang dah kira panjang-panjang tu ada student lupa nak tolak dengan initial outlay. So hati-hati Okay, so tengok dalam table PVIF. Okay, 70,000 kali dengan 0.7513 which is PVIF 10% 3 years. Tambah dengan 70,000 times dengan 0.6209 which is PVIF 10% 5 years. And then minus 80,000. So jawapannya adalah sebanyak 16,054 ringgit. Okay, so this one is positive also, but dia punya profit tu ataupun net present value dia tu lebih besar lah kalau nak banding dengan A. Okay, untuk NPVB kita ada alternatif untuk calculate dengan cara yang lebih selamat dan senang lah. Cuma dia akan makan masa sedikit lah. Okay, so kita boleh jawab menggunakan table. Lebih senang, lebih apa ni, selamat lah. So cash flow kita senaraikan dulu 70,000 and then PVIF 10% tu. Okay, tengok dalam table PVIF 10%, kita ambil tahun pertama hingga tahun kelima. Tahun pertama 0.9091 dan seterusnya sampai tahun yang kelima. Alright, so present value just times je 0 kali dengan 0.9091, so obviously 0 juga. So kira sama juga. And then jangan lupa untuk tambah semua tambah, dapat jawapan semua kat sini, tambah. So kita dapat total present value which is 96,054 ringgit. And then minus dengan kita punya initial outlay sebanyak 80,000. So NPV dia 16,054 ringgit. So samalah jawapan dengan tadi. Cuma cara ni lebih selamat dan senang. Cuma makan masa lah sedikit. Okay. Okay. Soalan yang ketiga which is calculate IRR. Okay. So yang ni kita kena cari persen. Kan? Kena cari persen. So initial outlay equal to payment ataupun annuity times dengan PVIFA KN. So kita bawa PVIFA ke depan which is initial outlay bahagi dengan annuity lah. So 50,000 bahagi dengan 15, so kita dapat 3.3333. So dalam table PVIFA, okay, so kita kena cari 3.3333 tu berada kat mana. So kalau kita tengok pada tahun yang kelima dalam PVIFA tu, okay, 3.3333 tu berada di antara 15% dan 16%, which is untuk 15% 3.3522, untuk 16% 3.2743. Okay, so IRR nya mestilah di antara 15 hingga 16%. So that's why kita start dengan 15%, which is here. Okay, tambah dengan 3.3522 tolak 3.3333 bahagi 3.3522 tolak dengan 3.2743. Okay, so you dapat 0.24 something lah. Okay, so kita ambil 2 titik perpuluhan saja. So jawapannya adalah 15.24%. Okay. Okay, and then soalan yang keempat dia suruh pilih projek mana yang bagus di antara projek A dan B, tapi berdasarkan kepada net present value. So based on the net present value calculation, the company recommended to choose project B if the project are mutually exclusive, since the NPV of project B, which is 60,054 ringgit, is positive and larger than project A, RM 6,862. Okay, so dia calculation dia senang saja, cuma kita kena hati-hatilah. Okay, so itu saja daripada saya untuk tutorial untuk capital budgeting. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.